Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam dunia sains bersama saya, Cikgu Siti Roha. Apa khabar? Baiklah, sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, mari sama-sama kita menadah tangan dan membaca doa belajar. Semoga urusan kita dipermudahkan. Baiklah anak-anak, kita seterusnya akan belajar tentang mikroorganisma dalam unit 3. Dalam tajuk ini, cikgu berharap kamu dapat mengenal pasti jenis mikroorganisma dan seterusnya mengitlak bahawa kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Cikgu juga berharap kamu dapat menyatakan apakah 5 jenis mikroorganisma yang telah kamu pelajari dan berikan juga sekurang-kurangnya satu contoh bagi setiap jenis mikroorganisma yang telah kamu nyatakan. Seterusnya, kamu dapat menyatakan bahawa kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar melalui pemerhatian. Mikroorganisma. Mikroorganisma. Menurut Kamus Dewan edisi kedua, mikro bermaksud sangat halus atau kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Organisma pula bermaksud kehidupan. Maka, mikroorganisma ialah kehidupan seni yang kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kanta pembesar dan mikroskop ialah alat yang digunakan untuk membantu kita melihat mikroorganisma. Ini ialah antara alat yang digunakan untuk membantu kita melihat mikroorganisma, iaitu mikroskop. Mikroskop ialah alat yang digunakan untuk melihat objek seni dengan menggunakan tancap atau sistem kanta. Lihat, mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya ialah jenis mikroskop yang biasa kamu temui di bilik atau makmal sains. Mikroskop elektron pula digunakan dalam industri perubatan dan hospital moden. Mikroskop elektron mampu membesarkan dengan kuasa gandaan yang sangat tinggi sehingga 500,000 kali ganda, khususnya untuk memerhatikan bakteria dan virus. Bagaimanapun, harganya juga sangat tinggi. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah jenis-jenis mikroorganisma. Pertama ialah fungi atau kulat. Fungi ialah kumpulan organisma yang tidak mempunyai klorofil dan membiak melalui spora. Fungi merupakan pengurai yang sangat penting dalam ekosistem. Sesetengah fungi pula bersifat parasit. Fungi atau kulat seperti yeast boleh dilihat dengan mata kasar, manakala muko dan penicillium boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Jenis mikroorganisma yang kedua ialah virus. Virus adalah mikroorganisma paling halus berbanding mikroorganisma yang lain. Ia hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Virus ialah mikroorganisma parasit yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
HIV ialah sejenis virus yang disebarkan melalui cecair badan yang boleh melemahkan sistem imun dan menyebabkan penyakit AIDS atau sindrom kurang daya tahan penyakit. Virus influenza pula menyebabkan jangkitan virus pernafasan yang teruk. Coronavirus atau COVID-19 adalah sejenis virus yang menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Mikroorganisma seterusnya ialah bakteria. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk, warna dan saiz. Contohnya Streptococcus, E. coli dan Bacillus. Bakteria ialah organisma seni yang hidup di dalam tanah, air, bahan organik atau badan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Sesetengah bakteria boleh menyebabkan penyakit. Bakteria baik pula berguna dalam industri makanan, pertanian dan perubatan. Jenis mikroorganisma yang keempat ialah protozoa. Protozoa hidup di habitat lembap dan berair seperti kolam, tasik dan sungai. Contohnya ameba dan paramecium. Kumpulan mikroorganisma yang terakhir ialah alga. Alga bersifat tumbuh-tumbuhan kerana mempunyai klorofil dan boleh menjalankan fotosintesis. Alga biasa terdapat di dalam air, tanah dan batang tumbuh-tumbuhan. Contohnya phytoplankton atau rumpai laut, Spirogyra dan Euglena. Baiklah anak-anak, selesai kita mengenali jenis-jenis mikroorganisma, iaitu fungi, virus, bakteria, protozoa dan alga. Tentu kamu juga sudah dapat mengenal pasti dan menamakan jenis mikroorganisma yang telah kamu pelajari tadi dengan contohnya. Sekarang, mari kita jalankan aktiviti di dalam buku teks sains tahun 6 ini pada halaman 24 untuk pentaksiran. Saya hendak kamu mencari maklumat dan gambar jenis-jenis mikroorganisma di laman web yang sesuai untuk membuat katalog mikrob interaktif. Simpan maklumat dan gambar-gambar jenis mikroorganisma yang telah kamu kumpulkan di dalam satu folder. Cetak gambar yang telah kamu kumpulkan dan bina katalog mikroorganisma daripada maklumat yang telah dikumpulkan mengikut kreativiti kamu sendiri. Saya juga memberikan peluang kepada kamu untuk membuat katalog dalam bentuk digital. Ini ialah contoh hasil kerja katalog mikroorganisma digital menggunakan Annie Flipbook. Kamu boleh melayari Annie Flipbook ini pada tautan yang telah ditunjukkan. Tahniah anak-anak kerana berjaya menyiapkan tugasan yang cikgu beri. Sekarang, sebagai pengukuhan, cuba kamu jawab soalan ini. Baiklah anak-anak, selesai sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Jangan lupa terus membuat ulang kaji dan membaca buku teks supaya kamu lebih jelas dan faham. Siapkan tugasan yang telah cikgu beri dan hantar mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Terima kasih ya anak-anak. Jumpa lagi.